Uh, baik, kita mulakan kelas kita pada sesi malam ni dengan doa mul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pihak Ada Ciprat Center dan juga insyaAllah ya tuan-tuan, pada sesi kita malam ni, sesi yang ke-47 ya, bersama dengan kita kelas asas I'rab ni, kita akan bincang sambungan daripada kelas kita yang minggu lepas ya. Minggu lepas kita bincang ayat 24 dalam surah Al-Baqarah ya, iaitu fa illam taf'alu wa lan taf'alu ya, maka jika kamu semua tidak dapat membuat satu surah semisal Al-Quran. Maksudnya ini ayat ya kepada golongan kafir. Walan taf'alu ya, dan semestinya kamu tidak akan dapat melakukan sedemikian, tidak akan dapat membuat satu surah semisal Al-Quran. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, bila mana Allah sebut begitu, sebenarnya menunjukkan bahawa manusia ini tidak mampu. Hatta golongan kafir sekalipun ya, Allah cabar mereka ya, untuk datangkan ya, satu surah semisal Al-Quran ya, nescaya mereka tidak akan mampu ya. Maka Allah kata apa? Fattaqun nar ya, maka jagalah diri kamu wahai golongan kafir ya, peliharalah diri kamu an-nar ya, daripada neraka, allati waquduhan nas wal hijaratu iddat lil kafirin. Ya, kita ada bincang dengan semua pada minggu lepas. Kita bincang sampai kepada kalimah an-nar ya, fattaqun nar. Yang soalannya itu ya, sebenarnya kita nak tahu sambungan dia lah ya, dia punya ittisal, dia punya sambungan. Kenapa guna kalimah allati ya? Kenapa guna kalimah ha ya? Kenapa guna kalimah uiddat ya? Apa maksud-maksud ataupun apa penerangan-penerangan yang dapat kita keluarkan daripada kalimah berkenaan. Okey. Satu di sini sebelum kita pergi ke tengah lagi, okey, pada minggu lepas kita stop sampai kepada kalimah an-nar ya, fattaqun nar ya. Maka jagalah diri kamu daripada azab api neraka ya, daripada neraka. Ya, itu Allah cerita khusus kepada golongan kafir. Ya, sebab ayat ni sambungan daripada ayat yang sebelum, iaitu cerita tentang Allah mengatakan kepada golongan kafir ya, jika kamu ragu maka datangkan ya, satu surah semisal Quran ya, fa'tu bi suratim min misli kan. Jadi ini sambungan dia. Baik. Soalan dia di awal kelas muhadarah kita malam ni tuan-tuan ya, kenapa digunakan allati? Allati. Allati ni kalau kita belajar dia isim apa? Dia isim mausul. Okey, dia isim mausul. Kalau kita lihat dalam nota-nota mingguan kita, okey, dia masuk dalam isim mausul. Saya paparkan kejap ya. Okey, nanti di ujung macam biasalah kita nak open untuk Q&A. Kejap mana saya padah dulu. So dia masuk area yang ini. Okey, so dia masuk area yang ini, yang mausul ni.
macam dia sebenarnya allati. Okay, allati ni untuk perempuan ya, seorang perempuan yang tapi kenapa digunakan allati ya, isim mausul? Kenapa dia tak guna contohnya allazi ke, kan? Kalau kita tanya ya, kalau kita tunjukkannya kepada tuan-tuan ya, misalnya kita kata ya, contohnya kenapa digunakan allati, satu kita tahulah sebab dia mufrad, kan, sebab allati itu dia mausul ni dia berkait, dia kaitkan kalimah annar dengan kalimah yang selepasnya, itu maksud mausul. Okey, kenapa dia gunakan allati? Ya, kenapa tuan-tuan agak-agaknya mungkin boleh kongsi-kongsi jawapan? Ya, sebab ada kawan-kawan kita juga jawab dalam kelas live muhadarah malam ni ya. Sebab annar ini dia muannas. Ya. Ibu ayah tahu kan dalam Al-Quran banyak nama-nama neraka ya. Saqar, Jahannam, Sa'ir ya. Semua tu dia muannas, dia feminin. So, kita belajar bukan ke kalau feminin ni macam dia nak kena ada tamar buta kan, dia punya syarat, dia punya syarat minasyurut tu dia kena ada tamar buta kan. So kita nampak macam okey, yang kalimah annar ni dia yalah peringkat awal tu nampak macam muzakkar kan, dia tak ada apa-apa tambah ta, so dia mufrad satu, so kita kata no wonder lah dia gunakan allati, sebab allati ni dia satu kan, dia refer kepada annar, satu neraka, macam itulah. Tapi kenapa digunakan allati? Sebab annar ya, neraka dengan nama-nama yang lain, Jahannam, Sa'ir, Hutamah ya, itu semua meskipun ada ta ke tak ada ta ke ya, dia jantinanya, gender isim tu, gender isim annar ni dia muannas. Dia ada beberapa perkataan yang kita nampak yang dia muannas meskipun dia tak ada taul marbutah, macam contoh ainun, mata ya, anggota badan berpasang, contohnya kita kata dengan tuan-tuan nama-nama angin ya, nama-nama neraka ini biasa ya kita jumpa dalam Al-Quran, dia memang bentuk muannas. So itu sebab digunakan allati ya. Ada tak contoh yang kita boleh keluarkan? Saya tunjukkan kejap ya. Okey, sekejap. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan searching dalam Al-Quran ya, kita punya finding ya, saya nak tunjuk dalam web ni. Kejap ya, web. Saya ada buka siap-siap web ni. Contoh kan, tuan-tuan tak macam Annar, so nanti dia keluar kan, lagi-lagi senang kot macam tu. Okay, sebab kita ni waktu pun cukup-cukup je. Banyak sebenarnya nak sharing dengan tuan-tuan through kelas asas Arab ni. Ya, dia tak berapa ni. Boleh tak dia keluar? Masalah ya. Okay, An-nar ya, ataupun nar. Dia keluar tak dalam, okay, nar. Okay, ni tuan-tuan nampak ada berapa ya kat sini ya? Dia ada dalam 126 ya, stem. Jazar ya, kalimah untuk nar. Fire lah. Dia api. Tapi kita tahu neraka lah ya, nampak kat sini. Apa bukti? Ya, Ustaz kita kata dia itu An-nar itu dia An-nar itu dia mufrad satu dan dia muannas feminin. So that's why digunakan allati. Allati dia satu mufrad yang muannas kan. Feminin ya, satu mufrad. Allati ya, satu mufrad. Okey, yang perempuan muannas. Okey. Dalam ataupun dalam korpus ni, okey, ada tak contoh ya yang kita boleh tunjukkan dengan tuan-tuan ni yang menampakkan An-nar itu dia apa, dia itu muannas. Okey, ni ya. Kat sini kalau tuan-tuan lihat ya, nampak tak ni disebut An-nar allati. Ya, An-nar allati. Okey, dia mesti guna allati nak kita kata menampakkan muannas ya, dia punya bentuk. Dan biasanya An-nar ni ya, tuan-tuan, dia mufrad, dia muannas kan, dia akan datang kalau ada macam dhamir yang mutasil, dhamir yang menempel, macam kata ganti nama, dia akan gunakan yang ha kan ya, dia akan gunakan yang mutasil ya, yang ha. Kenapa guna ha?
Sebab ha ni dia satu mufrad, annar satu mufrad, dan dia perempuan, muannas perkataan dia. Kan dia sesuai digunakan ha. Kalau ayat ada annar, so dia ada dhamir mutasil ha. Sebabnya tu neraka tu lah. Contoh dalam ayat ni, tuan-tuan nampak tak ya? Wa ma hum bi kharijina minha ya. Allah kata ya, yuridu ayyakhruju minan nar. Mereka tu nak keluar daripada neraka. Wa ma hum bi kharijina minha ya, dan mereka tak boleh keluar daripadanya ya. Ada hal kat sini. Kan min kita tahu min haraf jar, kan daripada, okey. So ada ha dia nya, okey, mutasil mufrad satu, muannas ya. Nya ni dia refer kepada ha ni ya, dia refer kepada annar, neraka tu. Wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tak boleh keluar daripada neraka tu. Ini ayat ini dalam surah kita nak tunjuk daripada Al-Quran ni, yuridu ayyakhruju minan nar wa ma hum bi yuridu, okey, yuridu, saya nak tunjukkan dia punya terjemahannya, tunggu kejap sebelum kita pergi ke tengah lagi. Yuridu an yakhruju minha ayyakhruju minan nar wa ma hum bi. Kita sharing ni dengan tuan-tuan ayat 37 surah Al-Maidah. Nak tunjuk sikit annar nama-nama neraka semuanya muannas. Sebab buktinya ada di situ. Bila ada annar akan guna dhamir yang perempuan ha, kena guna word mausul yang satu yang muannas allati. Jadi dia konsisten. That's why tuan-tuan akan nampak Quran ni dia jadi gedung bahasa tu untuk ulama jadikan sebagai sampel syawahid. Mana-mana buku nahu kita akan perasan syawahid pertama, the first sample, dia akan utamakan contoh-contoh Quran macam tu. Sebab Quran bahasanya penuh dengan tata 37 kalau tak si ayat 37 ini ya, nampak kat sini. Okey, dia tulis kat sini yuridu ayyakhruju minha, yang mereka ingin keluar ya. Mereka ingin keluar. Tadilah kita share dengan tuan-tuan ni maksud dia. Mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya ya. Daripadanya min, min daripada, min daripada haraf jarnya. Kita terfikirlah kenapanya kat sini kan ha nya. Sebab ha ni nya mufrad muannas kan, perempuan ya, yang kita kata dia feminin tu ya, yang kita kata dia feminin tu. Okey, ha, okey, dan dia perempuan sebab ya ayat, okey, sebab ayat dia refer kepada annar. Jadi boleh catat anggota badan berpasang ya, nama-nama syurga, nama-nama neraka, nama-nama angin ya, tuan-tuan akan nampak dia lebih kepada muannas. Ini dia punya proof. Kenapa digunakan ha? Asal ada ayat Quran yang neraka kita nampaknya minha ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka tu. Ini bukan al-jannah ha ni. Nampak? Ni bestnya belajar tuan-tuan buka Corpus ni, good punya web. Kita boleh nampak macam finding dia kan. Kita nak tahu berapa kalimah annar fil Quran kan. Dia punya kekerapan pengulangan. So daripada situ kita ada aktiviti bahasa Quran kita kan. Banyak kita boleh nampak bentuk dia. Konsisten pula tu. Ya, asal guna annar allati ya. Asal guna annar dia ada akan ya, bentuk-bentuk ada ciri, ada atribut feminin mesti ada ya di situ. Ya fiha ya. Okey, di situ kita nampak ya fahtaraqat ya, ada dia ada ta ya, ihtaraqat. Sebab kenapa dia ta ihtaraqat ni, dia maka neraka tu dia membakar, maksudnya dia terbakar begitu. Okey, kan kita tahu kalau madhi ada ta kan, dia kan madhi kan. Kalau tambah ta tu dia melibatkan madhi kan, pada fi'il madhi, ada ta yang ada hiya yang kita biasa lalu tu tuan-tuan, yang ini okey ada ta ya, fahtaraqat.
kenapa ayat fahtaraqat, kenapa dia gunakan madhi ada ta, sebab ada hiya. Hiya tu apa? Satu perempuan tu siapa? Narni. Tuan nampak tak? Dia punya cara nak belajar ni macam tu. Maksudnya macam kita nak kena pecah-pecahkan perkataan, tuan-tuan kena cuba cerakinkan word tu, cuba satu-satu ambil satu ayat kan keluar. Kita dah sesi 47. Sepanjang kita belajar, bila kita baca tu kita terfikirkan ni terjemahannya apa, ini apa maksud dia, ini kenapa baris ni macam tu. Itu penting. Segut punya step untuk kita belajar. Sebab yang ataupun kata-kata Allah tu tuan-tuannya, ni sekadar saya nak maklumkanlah yang Melayu ni ke yang Arab ni kan. Jadi yang ni sampingan kita tengok. Tapi kena ada usaha novel ke, bukan belajar riwayah ke kan, belajar Quran ni. Bahasa Arab Al-Quran. Okey, itulah step dia. Okey, alright. So nampak ya. So kita pun tahu, oh patutlah ustaz dia ada ha kat sini, dia gunakan ha. Itu ya nampak. Okey. So dia gunakan ha kan, sebab ha tu di-refer kepada an-nar tu lah. Okey. Kita pun terjemah perlahan-perlahan. Okey, syuai-syuai pada kalimah tu, maka fattakunar, peliharalah diri kamu, golongan kafir, daripada neraka tu, daripada api neraka tu ya. Allati ni mausul ni tuan-tuan pegang ya. Mausul banyak-banyak ni ya, jumpa banyak-banyak macam ni tak perlu kita pening-pening, kita terjemah je yang semua ni ya. Okey, kita jumpa ni semua ni ya, elemen-elemen yang at least ada yang sebab dia mausul. Itu pegang, fahamkan. Okey, daripada neraka yang. Okey, yang apa? Waqud ya. Waqud ni dia bahan bakar ya. Kita kata bahan bakar dalam terjemahan yang biasa juga kalau kita refer terjemahan yang kita ada. Ya tuan-tuan, kat sini ditulis bahan bakar lah ya. Maksudnya neraka kan kita tahu dia punya bahan bakar waquduha ya, yang mana bahan bakar ni waqud ya, waqud. Bahan bakarnya. Okey, bahan bakarnya. Dia daripada kalimah waqada kalau tak silap saya. Tuan-tuan ya, dia punya jadar, dia punya kata akar, root words dia. Type pada web almaani.com, masukkan pada kalimah ni ya. Adkhil kalimatan aw jumlatan lil bahath ni, masukkan dia punya kalimah waqada kot ya, dia punya akar. Banyak dalam Al-Quran ya. Okey ni. Ya. Waqada nampak tak kat sini ya? Dia wuqud, dia ada juga waqud ya. Ni nampak tak ni ya? Waqadatin nar maksudnya ishta'al, maksudnya menyala. Begitulah. Tapi kat sini kita kata maksudnya kat sini waqud ni bahan bakar ya. Yang mana bahan bakarnya ha ni dia sama macam allati, mufrad satu, muannas jadi refer pada annar ya. Bahan bakar neraka ni apa yang kita tahu tuan-tuan? Ya, annas ya. Ni Allah cerita ya. Bahan bakar ya yang memarakkan neraka tu manusia sendiri ya, manusia. Okey. Manusia, okey. Wal hijarah ya. Wa di sini waw apa tuan-tuan? Waw yang ataf. Okey, waw yang ataf. Okey, suara ada ni, ada dengung. Okey. Sekejap okey, alright. So mungkin mohon maaf lah ya kalau mungkin tuan-tuan dengar dia apa, mungkin ada tak berapa clear tu, mungkin masalah internet jugalah. Okey, tak apa, nanti ada rakaman juga. Nanti boleh follow lah ya, kita punya recording juga. Okey, harapnya masing-masing at least tuan-tuan boleh dengar-dengar jugalah ya. Sebab setakat ni saya nampak macam okey. Ya, okey, baik. So sekejap okey. Alright. So
Wow Atof. Ya, kalau ada masalah tuan-tuan boleh follow kat FB kita kat RH Quran Center tu. Okey, alright. Wow Atof. Okey, bahan bakarnya manusia dan hijarah. Hijarah ni kan ada ayat Quran ni tarmim bijaratin min sijil. Ya, hijarah. Sajalah kita nak share dengan tuan-tuan kan sepanjang kita kelas live ni, muhadarah yang mubasyarah ni, so nak macam tunjuk teruslah kan perkataan tu ada tak dia repeat banyak dalam Al-Quran ni dalam soal fil. Tuan-tuan jumpa hijarah juga kan? Okey. Lagi satu saya nak pesan dengan tuan-tuan, Rich Quran Center banyak buka kelas-kelas bil majan, kelas-kelas percuma, so tuan-tuan share-sharekan link dia. Biar istifadah manfaat tu kawan-kawan kita pun dapat juga mungkin yang tak pernah join bila dengar tu ada manfaat yang diambil. So sama-sama kita sharing lah manfaat. Okey, nampak tak kat sini bihijarah ya? Dia kat sini tuan-tuan nampak dia batu ya, batu. Dia sebenarnya batu yang banyak. Hijarah ni dia batu-batu. Banyaklah ya. Sebab kalau satunya kita biasa dengar tu tuan-tuan yang hajar, ya, Hajarul Aswad kan hajar. Dia ini satu mufrad. Kalau dia jamak, dia macam kalau dia jamak, dia hijarah. Okey, hijarah. Kenapa tak kasi al-jamak, hijarah. Ini umpama yang tuan-tuan tengok sekarang ni, kita punya macam kita punya kamus. So saya tunjuk kamus, so kita tengok kamus kita dapat. Hijarah ni dia banyak, plural. Okey, batu-batu macam tu ya. Okey, ya, bahan bakarnya daripada manusia dan juga ya dan batu-batu. Begitulah. Itu dia punya maksud umum lah ya. Okey, dan batu-batu. Okey, uiddat lil kafirin. Baik. Soalan yang timbul lagi ya tuan-tuan, soalan yang timbul lagi adalah kita nak tahu kenapa tolong fikir-fikirkan jawapannya, kalau ada sempat boleh sharing juga pada box jawapan tu. Kenapa kalimah waqud dengan keduanya dengan dhammah dan jumpakan daripadanya, selepas daripadanya sudah dikira sebagai starter untuk ayat. Okey, ada masalah internet saya. Okey, alright. Okey, so saya share balik. Okey, so kalau tuan-tuan tengok pada kita punya pada kita punya ayat tadi tu yang saya kata tadi ya. Ayat ini kenapa dia datangkan kalimah waqud dengan annas tu datang dengan marfu ya, dhammah marfu. Sebab pegang kalau jumpa kita jumpa isim-isim mausul kan, lepasnya tuan-tuan jadikan dia sebagai satu ayat. Dia macam tu. Ya, kalau kita jumpa macam isim mausul, so tuan-tuan ambil yang word lepas ni itu ya, jadikan kita labelkan sebagai satu ayat. Labelkan sebagai satu ayat. Okey, alright. So itu yang dapat kita fahamlah ya, ataupun itu yang dapat kita nampak daripada contoh ini. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia kan kalau jumpa mana-mana isim mausul kan, kita terserempak mana-mana, so tuan-tuan kena bracketkan lepas itu sebagai satu ayat. Dia jadi macam tu. Okey, ada tak contoh ya isim mausul yang ada kat tengah ke ataupun kat ujung ayat yang dia kita boleh nampak kita akan labelkan sebagai satu, ataupun maksudnya ada isim mausul, so lepas tu dia akan jadi sebagai permulaan ayat. So bila kita nampak dia permulaan ayat, itu jadi mudah kita nak tahu
kenapa waquduha An-Nas, kenapa dia marfu, ya. Okey. Nanti kita cubalah tunjuk dengan tuan-tuan ni, tapi yalah, maksudnya asasnya begitu. Jumpa isim mausul, tuan-tuan jumpa banyak-banyak isim mausul ni, ya. Saya tunjuk isim mausul ini. Okay. Dia ada biasanya ini dekat tengah dengan hujung ayat, sebab nama pun dia sambung, kan. So di tengah hujung ayat mausul berkait ni. So ambil word yang lepas dia tu, labelkan as ibtidaul jumlah sebagai permulaan ayat. Dia macam tu. Dia ada istilahnya, ada istilah silah mausul, tapi kita tak nak go through istilah tu sangat sebab itu boleh nanti kita bincang. Dia macam itu, maksudnya jumpa mausul ni, ambil word lepas dia tu labelkan sebagai permulaan ayat. Dia macam tu. Okey, contoh dia ayat kita bincang ni kan, surah Al-Baqarah, pada ayat yang sekarang ni saya zoom sedikit nak tunjukkan ayat 20 ayat 24. Okey, so kat sini sekejap ya. So kat sini saya zoomkan kejap. Mohon maaf tuan-tuan kalau tak berapa clear tu, mungkin internet saya barangkali dia ada masalah sikit. Okey. Kat sini kalau tuan-tuan tengok kan, dia macam okey, ini dah panjang macam ni, ya. Lepas tu sapak lat ni stop. Itu maksud saya. Maksudnya kita nak tahu kenapa waqud isim yang mudhaf bersandar ni, yang alif lam tak ada, tanwin tak ada, tu bahan bakarnya. Okey, lepas tu ada An-Nas ni, ya, sampai Al-Hijarah ni. So dia kira satu ayat, macam tu. Satu al-ayah wahidah, al-jumlah. Dia macam tu. Dan jumlah ni adalah istilahnya silah mausul lah, dia ada terms dia. Kan, tapi bila kita nampak macam tu, kita jadi lebih mudah kita nak tahu. Lepas kita dah bracket kan, tengok kan. Waquduhan nas wal hijarah, ini ayat kan. Ayat dia start dengan waqudu. Kan waqudu ni dia alif lam tak ada, dia tanwin tak ada. So waqud ni dia apa? Dia isim, kan mudhaf, ya, macam Rasulullah. Bila ayat start dengan isim, jumlah apa? Okey, baik tuan-tuannya, jumlah ismiyah. Jadi mudah tak kita nak tahu, ya tuan-tuan, jumlah ismiyah tu sebenarnya ada berkaitan dengan apa kan? Dia ada masuk dengan elemen apa, ya. Saya tunjukkan sekejap, ambil waktu kejap nak tunjukkan dia punya formula balik, ya. Kalau ayat pada rumus ni, pada modul ni, yang saya buat ringkas untuk tuan-tuan ni, jadi rujukan utama kita, ya. Okey, ayat kan jumlah ismiyah. Ayat yang start dengan isim lah. Okey, isim macam ayat sekarang ni kan, iaitu kita kata waquduhan nas wal hijarah. Ayat start dengan isim. Waqud, sebab dia mudhaf, bersandar. So ayat ni akan ada apa, ya? Berdasarkan modul nombor 18, ya. Ayat ini dia akan ada, ya, biasa jumlah ismiyah ada mubtada dengan khabar. Kita siap-siaplah. Kan kita siap-siap letakkan, ya, tuan-tuan letakkan siap-siap kan pada pencarian kita. Oh, kiranya waquduhan nas wal hijarah ni kita kata macam satu ayat yang dia jumlah ismiyah, ayat start dengan isim. So akan ada mubtada dan juga khabar. Okey. Sebenarnya belajar bahasa ni bila tahu macam tu nak mudahkan kita faham ayat. Bila kita mudah faham ayat, kita mudah nak ingat perkataan, lalu kita mudah nak menghafal perkataan tu. Tak mudah kita tertukar-tukar baris, kita tahu. Ya, tuan-tuan terbayang, ya, an-naril lati, terbayang allati tu muannas, tak cerita kan, itu kan memberikan kita lebih fokus pada pembacaan dan hafalan kita. Sebab tuan-tuan menghafal word yang kita dah faham. Beza dengan kita hafal ayat Al-Quran, tapi kita hafal macam tu, dia mungkin kekuatan ingatan kita pada ayat itu mungkin dia akan juga terganggu. Tapi bila kita ada asas bahasa, itu bantu kita. Saya kata macam tu sebab saya dah pernah cuba, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, itu yang kita dapat. Kesan kita belajar bahasa Al-Quran. Itu penting dia. Sedikit sebanyak bantu kita. Okey. Apa formula mubtada, subjek, khabar, predikat? Apa formula dia, tuan-tuan? Agak-agak ingat tak pada kita punya kad?
maaf, pada kita punya modul ni. Kan. Apa formula dia? Okey, terima kasih yang kongsikan jawapan. Apa formula? Dua-dua mesti marfu. U dengan U. Tuan-tuan dengar kan suara? Ya, U dengan U. Dia konsisten je U. Mubtada subjek awal ayat. Macam Muhammad. Ya, Muhammadun. Ialah seorang pelajar. Talibul ilmi. Kan, talibu. U dengan U. Mubtada ni subjek. Khabar ni cerita. Kalau tuan-tuan rasa perlu tulis, tulis sikit, tambah pada nota kita. Belajar ni kalau dia memang tak lari daripada kena tulis nota sikit lah. Kalau tuan-tuan dengar tu pun dah kira ahsan juga. Tapi kalau ditulis ditambah tu lagi baik lah. Kan untuk rujukan kita sebab kita nanti yang nak baca. Kita nanti yang nak buat ataupun kita nanti nak rujuk setiap kali kita nak cuba praktis bahasa Al-Quran tu. Okey, mubtada dan juga khabar ni U dengan U. Mana agak-agak dia punya mubtada? Boleh kongsikan tak dia punya jawapan? Mana dia punya mubtadanya tuan-tuan? Mubtada biasa di mana ya? Awal-awal ayat. Ya, fi awal al-jumlah al-ismiyah. Pada awal ya, jumlah ismiyah. Pada rumus ada sebut kot ya. Ni. Ya, mubtada yang memulakan ayat kira awal. So tuan-tuan tengok kan waqudwa ini ayat. Kita nak tahu kenapa waqudu dengan an-nasu dia marfu. Mana mubtada? Waqudu itulah kan waqudu. Tak kalah ya tuan-tuan tertengok yang lain-lain. Kan kita fokus ustaz kata jumpa isim mausul. So lepasnya label satu ayat. Waqudu sampai hijarah satu ayat. Bila ada ayat, ada jumlah, ada pattern. Jumlah tu ismiyah sebab start dengan waqud. Kenapa waqud tu isim? Mudhaf, alif lam tak ada, tanwin tak ada. Dia ada mustawa dia, ada peringkat nak faham. Then dah nampak jumlah ismiyah ada apa? Mubtada. Ada khabar. Okay, dua-dua dia kena ya. Dua-dua dia kena marfu. Kan marfu. So mubtada yang kalimah waqudu ya. Bahan bakar ya. Bahan bakarnya, bahan bakar api neraka tu. Apa? Kan apa khabarnya? Apa bahan bakar api neraka tu? Apa dia punya cerita untuk waqud? Apa bahan bakar waqud untuk api neraka tu? Untuk neraka tu? Apa khabarnya tuan-tuan? Annasu, betul? Annasu tu je. Annasu tu. Annasu tu. Kenapa ustaz kita ambil an-nasu je? Ya, kenapa kita ambil dengan al-hijarah sekali? Kan dia punya, kan kita kata khabar ni cerita kan? Cerita untuk mubtada, waqud bahan bakar neraka tu apa? Bukan sekadar manusia an-nasu, tapi juga al-hijarah lah, batu-batu tu ya, yang menjadi bahan bakar api neraka. Memang, tapi dia punya khabar tu tuan-tuan tembak pada an-nasu ni je. Cukup. An-nasu tu dah cukup. Sebab wal hijarah ni ada cerita lain. Itu ada cerita lain. Maksudnya ustaz kita boleh faham yang waw ni satu waw ataf, okey, sambung an-nasu dengan hijarah, dan juga kita kata yang hijarah tu al-hijarah kan batu tu dia dhammah sebab ada fungsi lain. Kita tak boleh gabung terus macam tu. Itu ada kesilapan. Ambil an-nasu tu dah cukup. Lagi satu tuan-tuan pegang, mubtada subjek kan waqud bahan bakarnya apa ceritanya? Bahan bakar api neraka tu okey manusia, okey an-nasu, cukup yang itu. Lagi satu, mubtada khabar ni dia mesti macam mana tuan-tuan? Dia mesti sebelah, dia mesti sebelah menyebelah ya, bijanib, bersebelahan, between. So mubtada khabar word tu dia jaranglah tuan-tuan nampak dia jauh, dia mesti ada sebab dia. Hijarah tu jadi apa? Kan? Hijarah tu jadi apa? Tuan-tuan, sebelum saya kongsi jawapan ni, boleh tak yang live FB ke ya? Tuan-tuan yang nampak kita punya web ni kan ataupun nota ni, boleh tak kongsikan jawapan? Kan kenapa? Kenapa dan mengapa? Kan kalimah hijarah tu ya, kenapa kalimah hijarah tu dia
batu-batu tu dia marfu juga. Kan okey. Sebelum tu kan sebelum tu kita dapat jawapan tak? Dapat tadi jawapan kita tanya tuan-tuan kan. Kenapa waqud dia marfu, kenapa anas dia marfu yang kita kuningkan? Dapat kan sebab mubtada khabar. Macam mana ibu ayah nak nampak mubtada khabar kalau kita tak nampak ustaz kata lepas allati satu ayat silah mausul. Lepas ayati satu ayat yang baru. So ada ayat tu ada mubtada ada khabar. Dia cara macam tu bukan tengok terus dapat. Tak. Okey, al-hijarah jadi apa? Al-hijarah jadi apa? Okey, saya bacakan jawapannya. Ada yang kongsi pada kita. Okey, saya baca ya jawapan tuan-tuan. Okey. Hijarah tu dia mengikut, okey, ma'tuf, okey. Apa maksud ma'tuf ya? Lama dah tak dengar tuan-tuan ma'tuf kan. Ma'tuf kalau ataf tu biasa dengar lah ustaz yang kita kata waw ni kan waw haraf ataf ni memang kita very familiar lah ya dengan kalimah tu kita pun dah biasa dengar ya haraf ataf ya sambung itu biasalah kan itu biasa yang kita kata wa tu ya tapi yang al-hijarah ni kan ya dia dhammah juga ya dia kita kata dia dhammah juga dan dia dhammah sebab ma'tuf kan tapi nak tanyalah ya apa makna ma'tuf tu tuan-tuan ya ataf ni yang waw ni haruf ataf kan untuk sambung ma'tuf tu apa makna ma'tuf ya dia istilah tu macam tuan-tuan dengar minggu lepas kan kita kata macam contohnya kan lam ni kan jazam kan ya lam ni okey lam tu dia haruf jazam okey lam ya lam tu dia lam tu kita kata dia haruf jazam so yang taf'alu tu dia jadi majzum dia istilah tu dia dekat-dekat dia taqarrub ya taqarrub al-mustalah tu ya lepas tu yang lan ni dia nasab so lepas tu kita sebut fi'il ya lan dia nasab so lepas tu kita sebut dia mansub dia dekat-dekat dia punya penggunaan isti'mal mustalah tu apa maksud ma'tuf ni tuan-tuan ya ma'tuf ni maksudnya apa ya ma'tuf ni maksudnya perkataannya kata yang selepas daripada ya haraf ataf dia macam tu ya okey kata yang selepas daripada haraf ataf jumpa haraf ataf kan dia bukan sekadar waw ya haraf atafnya ada 4 kan ada au wa thumma fa ya tuan-tuan jumpa empat ni dalam ayat al-Quran dan ayat dia untuk sambungkan sambung word dengan word ataupun sambung ayat dengan ayat jumpa empat haraf ataf ni dalam ayat Quran so lepas ni ada word ada certain kalimah ya ada kalimah muayyanah so word itu kita kata sebagai yang lepas tu ya kita kata sebagai ma'tuf okey ma'tuf ni perkataan yang lepas daripada haraf ataf dia apa dia mesti ada ciri ya dia punya hukumnya tawabi' dia just follow okey dia tawabi' ni dia just follow dia ikut apa dia ikut baris hujung ya dia ikut baris hujung ya dia ikut baris hujung ataupun ya kita kata baris akhir ya ataupun kita kata baris akhir baris hujung kata yang sebelum dia contoh jumpa haraf ataf so lepas tu ada ma'tuf kan so ma'tuf tu tuan-tuan nampak hujungnya sekian kan contohnya sebab dia tawabi' dia tabi' dia just follow dia ikut je baris hujung kata yang sebelum dia macam tu okey contoh Quran ini basicnya saya nak tunjuk contoh sebab ada kawan-kawan kita juga yang ikut saya dapat maklumat juga yang baru join kan soalan wasalan lah yang baru ikut tuan-tuan kena make sure kena follow daripada awalnya kita punya sesi kalau yang baru join kita punya kelas Arab RH Qiraat Center ni tengok daripada awal dalam YouTube ya ni contoh-contohnya lah ya tuan-tuan boleh tengok terlalu banyak saya nak tunjuk contoh kejap daripada buku saya okey ada contoh nak tunjuk contoh ma'tuf tu sikit ya satu je nak tunjuk sebelum kita ke tengah lagi
Okey, yang ma'tuf. Okey, ma'tuf. Okey. Okey, ada contoh-contoh yang begitu kita dapat tengok ya. Contoh yang surah An-Nas lah, kan ini contoh yang biasa kita jumpa ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, wa di sini. Nah, ya wa. So kalau ditanyakan al-jinnah ni dia isim majrur. So kenapa An-Nas ni dia manusia ni dia majrur juga? Sebab An-Nas ni dia ma'tuf. Apa-apa word yang datang lepas atof itu ma'tuf. Ma'tuf ada ciri tawabi'. Apa maksud tawabi'? Just follow, ikut baris hujung kata sebelum. Sebelumnya al-jinnah, jin dia baris bawah, An-Nas pun dia baris bawah. Adakah dia wa saja, Ustaz? Dia 4. Wa boleh, au boleh, fa boleh, wa boleh, dan au ataupun dia aktif, fa lalu pun dia activate, ataupun au pun dia activate. Cuba tengok pada ayat 31 surah An-Nur. Saya tunjukkan contoh kejap sebelum kita ke tengah ni. Okey, ni ya. Tuan-tuan nampak tak kat sini ya? Li bu'ulatin. Ini bu'ulatin ni satu. Kenapa kata satu, Ustaz? Sebab ada hina. Kita belajar ada dhamir mutasil, hina. Perempuan ya. Dhamir mutasil hina. Okey, hina. Okey, hina. Ini dia huna lah. Ya, mutasil melekat dia huna. Ini hina. Okey, ini hina. Ya, ini hina sebab kenapa? Sebelum dia baris bawah, kan kita tahu 5 dhamir ni tuan-tuan, jangan tinggal tu. Yang ni hu, ubahi, hima, him, hima, hina kalau sebelumnya ada baris bawah ataupun kalau sebelumnya ada ya. So dia berubahlah bu'ulatihinna. Tu untuk perempuan tu. Okey. Lepas tu ini ya, bu'ulati. Nampak tak ini ya? Dia lati. Dia baris bawah. Au atau haraf atof kan, haraf atof. Haraf atof. Okey. So lepas au atof atau tu akan ada apa? Dia punya i'rab kata dia akan ada aba ini satu, hina satu, ya, perempuan, ya. Bapa perempuan itu, begitulah ya. Okey. So ada aba kat sini, abai. Okey, abai. So kita kata abai, kenapa dia baris bawah juga kan? Ya, abaihina. Ini yang kita kata dengan tuan-tuan ni, abai satu. Ya, sebab ibu ayah tahu hina kan dia melempil, ya, dia datang menempel melekat kan pada kita punya tadi kita punya penampakan ni, hina dhamir melekat perempuan. Okey. So kita kata ya, okey, so kita bila kita kata macam tu ya, so abai itu dia satu. Okey, abai itu dia satu. Kenapa dia baris bawah juga? Abai. Sebab ada sebelum abai itu bapa wanita itu ada au. Au haraf atof. So bila atof ada kalimah, aba akan jadi ma'tuf. Okey, ma'tuf kan? Ma'tuf word lepas haraf atof. Ma'tuf word lepas haraf atof au. Abai. Ma'tuf apa hukum dia? Tawabi', just follow. Diikut baris hujung kata yang sebelum. Abai dia ma'tuf, dia tawabi', dia follow baris hujung baris akhir kata bu'ulati. Ti dia baris bawah. Dia bukan wa je. Ada pelajar, kalau tak silap saya lah, ni tuan-tuan, dia nampak ma'tuf ni sekadar wa. Dia tak juga kan? Au boleh, fa boleh, thumma boleh. Itu kita kena clear betul-betul. Ini belajar macam ni, nak tahu apa yang tuan-tuan sebut, berapa perkataan yang ada,
Dan kenapa bunyinya macam tu? Kan hina. Kita jumpa huna, kita jumpa hina huna, ini huna pula. Kan? Adalah sebab dia. Okey, yang kita dah tahu. Okey, baik. So itu sedikit sebanyak tentang ini. So apa jawapan Al-Hijarah ni? Nampak tak bila kita tunjukkan amsilah dengan tuan-tuan, bila kita pergi tu dia hakikah punya al-ayah, jumlah yang kita fokus sekarang, kita nampak kan? Kenapa Al-Hijarah batu-batu dia marfu' juga? Bukan sebab khabar. Khabar satu je. Kan an-nasu dia marfu'. Sebab Al-Hijarah ni dia ma'tuf. Kan? So bila ma'tuf dia tawabi'. Okay, so bila dia tawabi', dia ada ciri just follow. Ya? Yang tawabi' tabi', kita biasa dengan tabi'in kan? Para sahabat tabi'in ikut. Tabi'in yang mengikut para tabi'in tu. Tabi'. Satu dia tabi'. Saya tunjuklah dengan tuan-tuan. Kan? Tunjuk-tunjuk ni penting juga sebab dia ada pada kamus. So kalau tak ada pada kamus, kita tak tunjuk sebab dia ada pada kamus. Nampak tak kat sini? Tabi'. Dia tulis kat sini. Dia punya jamak tabi'un, tuba, ni okey. Dia sebenarnya jamak taksir dia tawabi'. Jamak taksir dia. Dia boleh tambah kat sini. Tabi' dia satu yang kita biasa dengan tabi'in. Para tabi'in, tabi'un. Tabi' dia ikut. Okey, baik. Okey, so diikut. Al-Hijarah dia maktub dia tawabi' dia ikut apa? Dia follow dia follow baris ujung, baris akhir dia follow baris akhir kata mana ya? Dia follow baris akhir kata an-nasu. Kan? An-nasu dia marfu' dhammah an-nasu dia marfu' dhammah, so itu yang Al-Hijarah dia maktuf. Sebab lepas Arab ataf sebut matuf, dia tawabi', dia follow baris hujung an-nasu dhammah, so dia pun dhammah. Ini penting. Jadi tak tahu lagi bila kita jumpa matuf, minggu bila pula tuan-tuan jumpa tawabi', so salin mana yang perlu. Kalau tuan-tuan nak dapatkan nota, boleh WhatsApp saya terus. Tapi paling penting fahamkan dia punya bentuk. Ada nota pun kalau tuan-tuan tak tengok betul-betul, kan tak ikut kita punya rakaman pun agak mencabar nak baca notanya, so kena ada kita baru kita boleh nampak. Okey, lepas kita nampak ada kalimah uiddat lil kafirin. Ada kalimah uiddat lil kafirin. Okey, baik, minta tuan-tuan ni tolong beri kerjasama sikit untuk sebab ada kawan-kawan kita yang mungkin tak berapa dengar kalau tuan-tuan on mic. Jadi kalau boleh di-offkan terlebih dahulu untuk mudahkan kita punya kelas sebab ada yang on. Okey, baik. So, uiddat lil kafirin kat sini kalau tuan-tuan tengok, dia ada kat sini ada kalimah uiddat. Okey. Dia ada word uiddat. Okey, uiddat ni satu kita kena faham uiddat ni dia ada kita kata kalau kita tengok uiddat ni dia ada ta di hujung. Kan ta dia macam kalimah yang kita jumpa kalimah okey, word tabat word tabat. Okey. Baik. Minta Kafin ke tolong offkan mikrofon peserta, Puan, tolong. Sebab ada yang on tu. Saya takut ada yang tak boleh dengar. Okey, terima kasih. Alright. Okey, baik. So tuan-tuan nampak tak ada tabat kat sini, tabat. Okey, lepas tu ada juga macam-macam lagi lah bentuk yang macam tu. So yang saya nak cerita ni kat sini, tuan-tuan nampak dia macam perkataan tu kita kata dia ada ta kan. Okey. Ta so okey ni ada ta. So bila tambahan ta ni tuan-tuan, dia melibatkan apa okey, dia melibatkan madhi. Okey, madhi, tabat, kasabat, iktasabat, madhi. Ada dhamir apa? Ada dhamir hiya. Ada dhamir hiya. Ini yang kita nampak. Okey, ada dhamir hiya. Dia masuk pada area ni. Ya. Okay, terima kasih admin, tolong checkkan sebab takut ada yang tak dengar je lah. Saya okey je. Takut ada yang masuk tu dia ni. Okey, baik, ni tuan-tuan tengok pada ni Okey, yang ini tuan-tuan tengok.
kan dia masuk area ni madhi, so macam hia kan kat sini. Okey, tabat, kasabat, iktasabat. Okey. Persoalan dia muiddat ni dia bukannya madhi yang tuan-tuan boleh faham-faham macam tu. Kenapa kita kata macam tu? Okey. Tuan-tuan tengok ya. Kalau yang madhi yang biasa, saya tunjuk dia punya proof ya. Madhi yang biasa pada kita punya jadual ni, okey ya. Pada kita punya jadual ni, okey. Saya tunjukkan ya. Tuan-tuan tahu kan dia madhi yang biasa. Okeylah ustaz, kita buangkan kalau kata akar pun kita buangkanlah ta tu sebab ta ni tambahan, kan kita faham kalau ya, kalau mana-mana yang timbul pada sifir ataupun pada wazan ni yang timbul ni dia tambahan. So kita buangkanlah ta tu ya, kira jadilah ya. Kalau kita buangkan tinggal beginikan ya, tinggal uida macam tu lah lebih kurang. Tapi tak boleh kata tuan-tuan ni dia madhi yang biasa-biasa. Sebab kenapa? Kita lepas kita tahu dia madhi, muiddat ada hia semua kan okey. So hia tu pun tuan-tuan dah tahu kan dia refer kepada siapa kan, ada hia. So kita pun dah dapat bayangan awal sebab konteks awal pun dah ada cerita tentang annar ya, muannas. So itu tak ada isu sangat. Tapi isunya timbul bila orang macam dia nampak muiddat ni dia macam madhi yang biasa, itu masalah. Sebenarnya kenapa kata macam tu? Lepas buangkan ta kan, tuan-tuan nampak kita tinggal macam ni. Awalnya baris apa? Awalnya dia baris dia depan. Ini tips saya nak kongsi. Tips apa? Tuan-tuan nampak di awal dhammah kan? Okey. Kalau tengok pada yang wazan ni, okay, kan dia fi'il madhi kan ya? Kan dia fi'il madhi yang nombor 1 ni. Dia akan masuk mana-mana, betul? Cuba tengok yang mana-mana dia sampai wazan nombor 12 ni, awalnya baris apa? Dia kalau bukan baris atas, baris ya, atas bawah nampak tak? Ya, bawah atas tu je. Mana datang yang dhammah ni? Ini bukan muiddat yang ustaz muiddat anita dhammah. Jangan kata macam tu. Kan kita dah, tuan-tuan dah nampak ada ta tambahan kat ujung kan? So tambahan kat ujung ta. So kita dah qat'i lah, maksud kita dah tetap dia madhi dah betul. Ya, cuma madhi yang macam mana? Itu maksud kita. Adakah madhi yang mudah ni ya, madhi yang nombor 1, madhi yang aktif ya, yang kita kata maklum ya, yang ada dia punya fa'il kan? Yang ada dia punya pelaku yang biasa yang makan, contoh kan, adakah macam tu? Tak, dia bukan. Dia bukan sebenarnya kan. Kita nampak apa? Dia sebenarnya apa? Majul ni saya bagi tips dengan tuan-tuan. Kalau jumpa ya, nanti ada beberapa majul yang kita boleh tengok dalam ayat Al-Quran. Okey. Dia sebenarnya kalau jumpa madhi, okey, madhi yang biasa ya. Madhi yang normal maksudnya aktif. Dia aktif ni macam makan. Lawan dia dimakan. Itu kolom lain. Madhi yang akar, madhi yang akar yang nombor 1 ni, dia kita kata aktif yang maklum ni ya, dia awalnya baris atas. Kalau tak pun dia baris bawah. Kan macam akala, makan, macam syariba, contoh dia, minum. Ini kita tengok, okey dah tahu start madhi, awal dia nampak macam lain, jarang jumpa. Dia dhammah. So bila jumpa madhi ya, pegang madhi, ya madhi, awal madhi itu, ya awal madhi itu dhammah. Okey, awal madhi itu dhammah, ya, awal madhi itu dhammah, dan sebelum akhir ya, tuan-tuan kena camkan ya, awal madhi itu dhammah, dan sebelum akhir dia. Ya, dan sebelum akhir dia baris bawah. Macam tu. Jumpa madhi ya, madhi awal dhammah, awal madhi tu baris depan, sebelum akhir confirmkan lagi, sebelum akhir dia baris bawah. Contoh lepas kita buangkan ta kan ya, lepas kita buangkan ta kita dapat ni kan uidah. Awal dia dhammah kan, sebelum akhir bukan dal kan, dia ain tu dia baris bawah. Nampak tak ni ain ya, ain dia baris bawah. Sebab majhul, madhi majhul dia macam tu. Madhi majhul ya, macam-macam dia punya bunyi, fu'ila. Pergilah macam mana pun ya, macam mana pun
Yang madi majul ni bentuknya macam mana? Awal dia dhammah, okey dhammah. Ini bunyi. Bunyi untuk tuan-tuan bentukkan perkataan tu. Ya. Fu'ila, kushifa, duriba, dipukul, kushifa, futiha. Nanti kita tunjuk ada 2 ke 3 contoh. Sangat penting. Bincang sampai tu cukup, tapi contoh kena tengok daripada Quran. Kita kata apa madi majul ni ustaz, ya, yang kita kata dia majul ni dia lawan. Kalau madi yang maklum dia aktif, biasa ada fa'il. Majul ni apa tuan-tuan? Majul ni dia pasif. Okey, pasif. Okey, pasif ada ada di. Di. Di makan, di sekian. Dia tak ada fa'il. Dia ada apa? Dia ada apa? Dia mesti ada naib fa'il. Dia mesti ada naib fa'il. Ni pegang. Pengganti pelaku. Ya, pengganti pelaku. Saya mungkin bincang dengan tuan-tuan sampai 24 ni pun dah cukup. Banyak kita boleh bincang. Al-Kafirin pun tak bincang lagi. Kan? Okay, sebab nak tunjuk contoh. Okay, kelas pun asas. Jadi saya cerita dengan tuan-tuan semacam asas lah. Ada juga tambahan-tambahan yang kalau perlu kita masukkan. Nampak tak kat sini? Dia kaedahnya apa? Madi majul ni. Awaluhu madmum. Wal kasar ma qabla al-akhir. Istilah dia tu. Awal dia dhammah, ya, dan sebelum akhir baris bawah uf'ila, fu'ila, fu'ila, fu'ila. Nampak tak ni? Konsisten pula tu sampai bawah. Ini bunyi sautul, bunyi fi'il madi majul yang bermacam-macam dalam Al-Quran. Tuan-tuan camkan. Tapi kena confirm apa? Kena buang dulu tambahan. Jangan tengok macam tu tak buang, terus tuan-tuan nak cari. Kena buang dulu tambahan. Tambahan ta buang, nampak u'idah, awal dhammah ustaz, ya. Sebelum akhir ain dia baris bawah, sebelum akhir dia baris bawah. Kalau awal madi tu dia dhammah, ya. Awal madi tu dia dhammah, awal madi tu dia dhammah dan sebelum akhir dia baris bawah, ya. Sebelum akhir dia baris bawah, maka ini memang madi madi majhul. Kita kata, ya. Kita kata dia pasif, okey, pasif ada di. Ini yang sepatutnya, ini yang sebetul-betul dia. Sebenarnya, okay, kita tunjuk dengan tuan-tuan. Asal u'idah ni apa? Asalnya apa? A'adda. A'adda. Okay, a'adda. Kejap ya, saya sharekan. A'adda. Okay, itu dia punya asal. A'adda. A'adda, nampak tak kat sini? A'adda. A'adda. Okay, itu dia punya asal. Ya, itu dia punya asal. Sebenarnya. Ya, untuk maklumat tuan-tuan. Okay, itu dia punya asal. Okay, asal dia. Tu asal dia, okay. Tapi kat sini dia tak tunjuklah dia punya majhul, ya. Dia sekadar tunjuk dia punya perubahan yang berlaku. So, kita kata dia asal dia ada mendengankan sebab dia af'ala. Sebenarnya u'idah ni dia ada af'ala tapi tak berapa nampak sebab dia ada tasydid di hujung. Okey, u'idah ni kalau ada dia menyediakan, ya, menyediakan. Kalau u'idats, ya, u'idats. Okey, u'idats ni ada hia kan? Hia. Hia tu ia ni siapa tuan-tuan? Ya. U'idats, hia tu ia tu siapa? Kan dia refer kepada betul, muannas refer kepada allati, siapa? Annar, ya. Neraka. Neraka tu apa? Disediakan. Disediakan. Saya tunjuk dengan tuan-tuan terjemahan dia, ya. Disediakan ataupun diberikan. Ini yang kita biasa jumpa, ya. Ni dia tengok pada ayat ni. Ayat 24 ni kita nak paparkan dia punya contoh sebelum kita buka kepada soal jawab sikit di hujung. Tuan-tuan standby soalan lah kalau ada. Kalau tak ada tu kita habis je lah. Kan macam tu. Ya, u'idat ni disediakan. U'idat disediakan. Batu dah settle cerita tadi. Dah beria cerita. Hijarah, ma'atuf, marfu. Ini ada di. Okey, ini ada di kat sini. Okey. So bila tuan-tuan nampak ada di kat sini, so bila kita kata ada di,
kita yang kita kata majhul. Ini yang tuan-tuan kena nampak. Ada tak contohnya daripada Al-Quran yang ustaz kita nampak macam dia majhul? Jadi tuan-tuan dah boleh nampakkan madhi yang biasa, yang maklum yang nombor 1 tu, dia awal baris atas. Macam contoh kalau amanu kan amanu. Awal dia baris atas kan amilu. Ya, awalnya baris atas. Ini madhi. Lagi sebab dia madhi pula, ada amanu amilu tu ada waw alif kat ujung kan, tambahan hujung biasanya ya, dia refer kepada madhi yang begitu banyak kali kita jumpa ya, madhi di hujung ada waw alif ya, waw alif, ada mereka. Ini bolehlah amanu amilu kita kata madhi biasa ustaz, aktif, beriman, beramal soleh, ada fa'il, itu boleh. Ini biasa tuan-tuan. Kan yang muidas yang lain. Ada tak contoh daripada Quran yang kita boleh nampak juga fi'il madhi majhul ya, fil Quran. Saya tunjuk contoh kejap sebelum kita ke hujung. Okey. Madhi majhul. Itu yang saya pesan apa dengan tuan-tuan, hanya orang yang ada asas dia akan nampak kepentingan belajar bahasa Al-Quran tu. Bila dia dah masuk belajar, bila dia ada pengalaman belajar, dia akan nampak apa yang ada pada ayat Quran tu. Bukan sekadar terjemahan. Kita tak boleh kata, oh kita faham ayat Quran, kita faham terjemahan saja. Itu tak cukup. Sebab terjemahan dia terjemahan. Tapi mana yang kata-kata Allah tu tuan-tuan? Yang terjemahan bahasa Melayu tu ke? Yang kita dah selesa dengan terjemahan tu ke yang bahasa Arab tu? Yang kita rasa susah nak belajar tu. Kita rasa susah macam tu sebab mungkin kita tak pernah cuba kot. Kalau kita dah cuba, macam tuan-tuan cuba sikit-sikit kan, seminggu sekali kita belajar, ulang, tengok contoh pula daripada Quran, tengok terjemahan pula tambahan. Mesti ada tambahan kefahaman kita sikit sebanyak. Ada tak contoh? Wahum milatil ardu wal jibal. Suqita. Qudiya. Saya tunjuk 3 ya dengan tuan-tuan sebelum kita untuk lil kafirin tu. Tak habis ayat tak apa. InsyaAllah banyak lagi minggu. Tuan-tuan panjang umur, banyak lagi saya nak share dengan tuan-tuan. Kan dia punya contoh daripada Al-Quran tu. Okay, ni satu ayat daripada ayat ni kot ya, ayat 149 surah Al-A'raf. 149 surah Al-A'raf. Okay. Cuma itulah saya pesan satu, kalau boleh tuan-tuan sharekan link tu supaya dapatlah saya kongsikan kepada mungkin yang tak pernah belajar ya, manalah tahu ya, tuan-tuan, sebab tuan-tuan share tu kan kita pun dapat sumbang-sumbang pahala kebaikan juga. Itu yang kita nak, fokus kita di samping kefahaman itu yang utama sebenarnya, kebaikan manfaat yang kita dapat tu pun kawan-kawan pun dapat. Okey, nampak tak di sini Suqita? Orang akan fikir, okey Ustaz, Suqita ni, kita katalah Suqita ni Ustaz ya, dia hujung baris atas ya, lepas tu kita kata dia huwa ya, madhi ya, kata akar hujung baris atas, huwa memang madhi. Tapi dia bukan madhi yang ini, dia bukan madhi yang biasa ya, madhi yang huwa yang ini bukan. Dia bukan madhi yang kita nampak mudah-mudah ya pada wazannya. Dia bukannya madhi yang mudah-mudah pada wazan tu ya. Okey. Madhi-madhi yang ini. Ni awal semua baris atas. Semua baris bawah. Macam mana tuan-tuan boleh kata ya, yang ini kita kata dia madhi yang biasa, itu maksud saya. Nampak tak kasih Suqita? Kita pegang apa ini ustaz dia cerita. Kalau kita jumpa madhi awal dhammah kena perlahan. Tengok. Okey, madhi awal dia dhammah. Okey, dhammah. Sebelum akhir baris bawah. Dia macam tu. Kaedah dia. Awaluhu dhammah wal kasr ma qabla al-akhir. Lil kalimah al-fi'il al-madhi al-majhul. Mesti ada apa? Ada di. Ini macam dijatuhkan, digugurkan kot. Ya, macam tu tuan-tuan. Okey ni ya. Ni mana terjemahannya? Walamma ya. Walamma suqita, dia tak kat sini. Okey ini ya. Dan setelah mereka sangat menyesali atas perbuatan mereka. Okey baik. Ini dia tak diterjemahkanlah. Ya, sepatutnya apa? Sepatutnya kat sini tuan-tuan akan nampak dia ada di dia. Tapi ini dia terjemah terus dia. Mereka sangat
menyesali. Ini mungkin tak berapa nampak. Okey, tak apa. Saya tunjukkan lagi satu kot. Tapi itu majhul. Kat sini terjemahan wallahu a'lam. Kenapa dia tak tunjuk pun saya tak berapa pastinya. Tuan-tuan kejap ke dia sambung kat sini 148. Oh, sinilah. So dia tak tunjuk kat sini. Satu ayat lagi, ayat 44 ni ada tak surah Hud nak tunjuk? Kalau ada lah ya, dia punya contoh ayat 44 surah Hud. Sebab dia bergantung jugalah kan pada terjemahan tu kalau tuan-tuan tengok. Okey, ini ada. Okey, ini ada. Ini. Okey, air pun surut. Ini adalah. Okey, ini ada. Dia tunjuk kat sini. Okey, ini. Okey. Ini contoh dia ya. Ayat mana tadi? Okey ni. Qudiya. Fu'ila kan dia awal akar, hujung balik atas awal dhammah. Sebelum akhir balik bawah. Qudiya. Al-amar. Maksudnya qudiya tu ya. Alma air kan ya. Alma air, air surutnya, air disurutkannya begitu. Ya. Okey. Lepas tu apa? Qudiya ya. Perintah pun ya. Amar. Amar kan perintah betul? Amar kan perintah. Okey, amar kan perintah kan? Amar. Okey, amar kan perintah. Okey, amar. Ya, amar. Ya. Perintah. Okey, amar, perintah. Okey, so ayat dia tunjuk. Okey, amar, perintah. Okey, perintah. Kita nampak tak dia ni? Qudiyah, qada. Dia asalnya qada. Qada. Melaksanakan. Qudiyah dilaksanakan ataupun diselesaikan. Nampak tak ni? Ada di. Ini nampak. Okey, tu contoh dia. Apa lagi? Akhir ayat 14 surah Al-Haqqah. Wa hummilatil ard. Wa hummilatil ardu wal jibal. Surah Al-Haqqah ayat 14. Ini sama. Ini sama. Sama apa Ustaz? Sama macam bentuk uiddat. Madi majhul. Madi majhul ada ta, ada hiya. Ada hiya. Kan contoh tuan-tuan nampak kat sini ayat 14 surah Al-Haqqah. Ya. Wa hummilatil ardu. Ini hummilati sebab kenapa tuan-tuan? Dia ta ni, ta baris mati. Sebab dua baris mati tak boleh. Iltiqat sakiran ni tak boleh mamnu, maka tukar baris bawah. Okey. Ini madhi sebab ujungnya ada ta. Ada ta ada hiya. Okey, hiya. Okey, hiya. Okey, dia ada hiya ya, ada hiya. Saya punya hiya pun dah tak terbentuk dah. Hiya. Okey, hiya kat sini. Wa humilat ya. Wa humilati ya. Wa humilati. Dia ini je ya. Okey. Wa humilati kat sini. Okey. Wa satu ya dan humilati. Nampak tak humila ni di sini? Contoh tuan-tuan buangkan ta kan? Buangkanlah sebab tambahan. Ta tambahan kan macam tadi buang. Uiddah, buang. Okey. Tapi cuba tengok apa yang sama bila kita buang humila. Awal dia apa? Dhammah. Sebelum akhir apa? Baris bawah. Nampak? Ini akar humila, kata akar fi'il madhi, ada ta, buang dapat humila, tapi bukan akar yang tuan-tuan jumpa macam qara'a yang biasa tak. Ya, ini madhi yang awal dhammah sebelum akhir baris bawah dia madhi majul. Ada di, ada naib fa'il, ada di. Ya, dan diangkatkan ya, ataupun dan diangkatkan ya, ni dan diangkatlah ada di. Tuan-tuan nampak tak? Penterjemah dia terjemahkan di, humilat ya. Hamil, angkat, bawa, diangkat. Kenapa ada di? Hanya yang belajar dia tahu. Kadang-kadang jumpa hamila ya. Dia akarnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ya. Ini kamus, akar. Kamus tak bagi tahu humila. Kamus tak bagi majhul. Dia bagi ni. Hamala ya. Hamala baris atas. Madhi yang biasa ya. Nampak? Baris atas. Mana ada tuan-tuan jumpa dia baris bawah? Mana ada jumpa baris bawah macam ni?
Humila. Depan, maaf. Kan jumpa baris depan macam ni, humila. Yang belajar dia nampak ni. Di. Jadi bila tuan-tuan bacakan, tuan-tuan tengok, oh, wahumilati terbayang diangkatnya bumi dan gunung-gunung itu. Sebab kita tahu, so kita mudah nak mengingat ayat. Tu. Okey, habis ya contoh. Mu'iddas neraka disediakan. Ya. Lil kafir untuk, okey, ni kita boleh bincanglah. Okey. Mana dia punya naib fa'il, saya tak pastilah dia tulis ke tidak pada modul ni. Pada modul ni nak tunjuk. Lagi satu pegang, kalau fi'il majhul ni dia bukan cari fa'il, dia kena cari apa? Naib fa'il ni. Naib fa'il ni apa? Pengganti pelaku. Macam siapa yang, apa yang disediakan, apa yang diangkat, dia apa ataupun siapa yang dia bukan fa'il, dia naib fa'il. Nah, ini pengganti pelaku. Ya, pengganti pelaku. So sebab kat sini ya, U'iddas ni dia majhul, ya, neraka disediakan. So nak tahu dia punya naib fa'il. Naib fa'il ni jawapan bagi ya apa yang disediakan. Kan tuan-tuan faham U'iddas ni disediakan, betul? Apa yang disediakan tu? So naib fa'il ni naib fa'il ni dia punya caranya dia sama seperti mencari fa'il, pelaku. Iaitu cara dia apa ya? Cara dia macam ni juga. Okey, kita ada tulis kat sini tak silap ya. Ni ya. Cara cari isim, cara cari naib fa'il sama seperti cara cari fa'il. Nombor 12, Ithnash pada rumus modul yang saya paparkan ni. Ni. Dia dua ni. Okey, huwa ataupun hiya, atau kita kata dia bentuk isim marfu ataupun dhamir mustatir. Sekali tuan-tuan nampak tak? Kita nak tahu mana word yang jadi naib fa'il. Kita dah faham apa yang disediakan, tuan-tuan dah tahu. Tapi nak tahu, kita nak tarik mana yang jadi naib fa'il. So dia bentuk isim marfu. Ada tak isim marfu? Tak ada kan. So kita pilih apa? Dhamir tersembunyilah, dhamir yang mustatir, dakhil, yang hiding dalam fi'il. Ya, kita belajar fi'il Arab ni dalam dia ada dhamir. Yang belajar dia nampak dalam dia tu macam mana. Daripada sudut bahasa lah tuan-tuan. Ya, itu yang kita nampak. Ya, dhamir mustatir kan, dhamir tersembunyi. Dalam dhamir tersembunyi dalam U'iddas, dhamir apa? Dhamir ya, dhamir hiya kan, dhamir hiya. Hiya ni siapa? Tadi kita dah bincangkan hiya allati, iaitu refer kepada annar kan, annar ni. Neraka. So jawapan bagi naib fa'il, apa yang U'iddas disediakan, apa benda yang disediakan? Neraka. Neraka, hiya, neraka. Kita nampak U'iddas ada hiya, hiya allati, semua refer kepada annar. Ini penting susunan perkataan tu. Seronok sebenarnya tuan-tuan kalau kita ada asas bahasa Arab, bila kita baca ayat kan, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum. Dia tak perlu sangat pun, memanglah perlu hafal, tapi kaedah tu kita nak kena tengok. Kaedah tu kita kena kuasai peringkat awal. Anna tu apa, kenapa guna anna, kenapa tak guna inna kan? Anna tengah-tengah ayat kita cerita dengan tuan-tuan, inna awal-awal ayat. Dulu kita dah bincang. Jadi itu asas-asas yang kita kena ambil sepanjang kita belajar. Okey, baik. Dhamir mustatir ya, hiya. Ia ya, ia neraka tu ya, ia neraka. Okey, ia neraka. Okey, ia neraka. Yil kafir. Nak tanya ya, kenapa kat sini tuan-tuan ya? Okey, okey, annar mustatir. Okey, seperti timbalan. Okey, betul. Ya, betul ya, dia seperti itu. Nafaja itu pun madhi majhul, nufikha madhi majhul. Betul. Ruziqu betul. Yang ya ruziku tu ya, ada ayat 25 ya. Ayat 25 surah Al-Baqarah ya. Ruziqu betul kan? Itu pun dia majhul, betul. Cara kita nak nampak tu, itu cara dia ada cara.
dia tak perlu pun tuan-tuan macam hafal. Ya hafal, tapi macam kita kata macam mana ya teknik tu, teknik. Ni kan contoh apa tak utia ni, utia. Ya? Dia uf'ila kan, dia madi tapi awal dhammah. Sebelum akhir ta baris bawah, dia didatangkan kitab itu ya diberikan, nampak di. Tuan-tuan tengok nanti, tuan-tuan tahulah dia punya bentuk tu, nak cerita ni banyak kan bentuk dia tu. Okey, so tadi pun cerita apa macam lil kafirin ya ada dua kan, li dengan al kafirin. Cuma nak ulang sikitlah. Kenapa dia gunakan li ni ya, tuan-tuan? Macam kita tahu li ni kan dia haraf jar kan. So haraf jar ni macam kita tahu dia ada la, ada li. Kalau jar kan ada la, ada li. So kenapa dia gunakan li kat sini? Li. Kenapa? Kenapa bukan la? Ya la, kenapa? Sebab li ya, sebab la tu bila ya? Sebab la diguna la kalau melekat attach dengan dhamir. Lana, laka, lakum, dhamir. Li dengan apa-apa isim yang selain dhamir. La untuk dhamir, lana, lakum, ya li untuk apa-apa isim selain dhamir. Itu kena clear dulu. Jangan kita tengok kita pun tahu jar tapi tak boleh beza, tuan-tuan. Itu pun nanti takut mengganggu. Yang asal kalau tuan-tuan tak pegang, nanti mengganggu kita nak bincang tajuk yang advance. Ialah sebab tajuk advance yang kita kata maudhu' yang lebih mutaqaddim, lebih yang advance, dia perlu kita faham yang asas. So asas kena nampakkan majhul, ma'lum, fa'il, naib fa'il, pola ayat, asas. Okey, baik. Lil kafirin. Okey, guna li. Ustaz, dia tak guna la sebab la dengan dhamir. Li untuk apa isim selain dhamir. Kafir. Nak tanya kafir ni, al-kafir, al-kafirin. Kan, al-kafirin dia isim. Okey, dia isim. Okey. Muzakkar ke muannas? Okey, saya baca tuan-tuan punya jawapannya. Muzakkar. Okey, muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Kalau kita tengok pada modul ni. Ya, pada kita punya nota ni saya tunjuk dengan tuan-tuan. Okay, dia pada yang ni kan, pada yang muzakkar. Okey, yang jamak kan ina. Ni pilihan kedua. Al-kafirina ya. Okay, itulah kita tahu jamak. Satu dia apa? Buangkan yang ina. Kan satu dia. Kafir. Ya, kafir. Ada tak dalam web ni tuan-tuan nak tunjuk kejap ni? Ada tak pada web? Dia tunjuk. Kafir macam jamak kafir. Ya, kafir. Ni dia tunjuklah ya, kafiruna. Kafiruna. Orang kuliah ayyuhal kafirun. Ni pilihan pertama lah. Una. Kan? Una. Bayang je ina. Okay, satu dia tuan-tuan tutup lah. Yang una ni. Tutup una. Tutup una dapat kafir. Seorang. Okay. Soalan dia. Ya. Kenapa dia guna? Ya? Kenapa dia guna yang ina? Kan ina. Kenapa ayat dia guna al-kafirina? Pilihan yang kedua dengan ina. Apa sebab? Boleh tak kongsi jawapan tuan-tuan last sebelum kita buka pada ni? Maju dengan ya. Okey, betul. Nota tuan-tuan kena dapatkan daripada saya. Okey, WhatsApp. Okey, baik. Saya baca jawapannya. Okey, Jar, terima kasih puan. Okey, okey majrur. Okey, alright. Okey, betul. So dia majrurkan. So macam tuan-tuan nampak dia kena tanda. Tanda macam mana? Dia macam ni. Saya tak kata wajib lah, tapi macam tuan-tuan nampak kalau ada isim, ada una kan, isim ada una, al-kafiruna, al-mu'minah. Dia biasanya lah, ya, biasanya bukanlah wajib, biasanya dia kat awal-awal ayat macam itulah. Depends jugalah pada konteks. Kalau ina ni kita jumpai isim ada ina ya, isim dia ada ina dia biasanya tengah ke hujung ayat ke macam itulah. Lagi satu kena pegang betul. Dia macam ni. Nampak isim ni ada isim ada una kan macam tu kita jumpa random isim ada una, mesti pegang apa hukum dia? Dua set jawapan. Mesti marfu' dengan
wow siap-siap. Tuan-tuan jumpa daripada ayat Quran kan, kita jumpa random mana-manalah, mana-mana. Contoh kita nampak dia isim. Ada una maksudnya dia muzakkar, dia jamak, isim lah. Yang una tu dia mesti hujung isim. So mesti jawapan dia marfu' dengan waw, siap-siap. Jangan tangguh, terus masukkan itu terus. Peringkat awal, dia macam tu. Ambil mana-mana ayat, itu yang kita boleh jumpa, tuan-tuan. Okey, itu yang kita boleh jumpa. Kejap, ada tak pada, saya nak tunjukkan contoh lah ya, kalau ada pada ayat-ayat ni, nak tunjuk dengan tuan-tuan ni, dia punya contoh. Bukanlah kata wajib, ya, tapi dia punya bentuk macam tu lah. Nanti saya nak tunjuk contoh. Okey, kejap ya. Soalan tu nanti di hujung lah ya, saya nak cerita dengan tuan-tuan ni penting ni. Sebab nak tunjuk contoh kan. Okey, contoh dia dalam ayat Quran ni, antara dia ya. Okey, dia punya antara dia kat sini. Ada tak ditunjukkan contoh? Okey, kejap ya, saya baca jawapan tuan-tuan tu. Okey, kejap. Okey, itu kita kata ke awal ya. Tapi kalau ini, boleh tak tuan-tuan tambah? Dia macam, bukanlah wajib ya, tapi kalau ina ni, dia biasa macam ina, isim yang ina. Tapi kena make sure tahu di isim dulu, isim ina, dia biasa macam kat tengah dengan kat ujung. Dia sama ada dia mansub, okay, mansub dengan ya, ataupun dia apa ya, dia majrur ya, maju dengan ya. Saya tunjuk contoh. Okey, kalau jumpa isim dalam ayat Quran, dia una, tak kira dia biasa awal, dia mesti marfu' dengan waw, siap-siap. Tanda terus, ambil jawapan tu. Kalau jumpa isim, dia ina biasa tengah hujung ayat. Dia sama ada boleh mansub dengan ya ataupun maju dengan ya. Ini banyak. Ina ni dia banyak. Ina tu dia banyak. Apa contoh dia? Saya tunjuk tuan-tuan ayat 72 surah Yunus. Ya, ayat 72 surah Yunus. Kita paparkan kejap. Hari ni ya, ayat 72 ya, ayat 72 surah Yunus. Okey, okey, hari ni mungkin tak sempat tuan-tuan saya nak buka untuk Q&A sebab masa dah hujung sangat ni. Banyak cerita contoh lah dengan tuan-tuan. Okey, soalan tu simpan, nanti minggu depan lah kita boleh ni ya. Kita boleh ni ke. Okey, dah nak hujung dah. Saya nak tunjuk contoh sebenarnya ayat 72 surah Yunus, tunjuk kat sini. Ni nampak tak? Ni nampak tak ni ada ina. Bila tuan-tuan jumpa ina, kan satu dia apa? Munzar. Satu dia munzar. Munzar tu dia satu. Orang yang diberikan peringatan, ya, tu munzar. Dia satu sebenarnya. Munzar. Munzir orang yang beri peringatan. Munzar orang yang diberi peringatan. Ni dia tak tunjuk sangat, tak apalah. Okay, tapi the thing is, ina dia kat ujung kan? Nampak tak? Ina dia kat ujung. Biasanya lah. Muslimina dia kat ujung. Ina. Okey? Ujung. Ini dia kat awal. Ini dia kat awal. Kata dia kat ujung juga adalah sebabnya ni ada melibatkan fa'il dia. Tapi biasa dia. Ini pun dia kat awal. Biasa dia kat ujung. Okey, ujung. Okey, biasanya. Tuan-tuan nampak tak beza dia? Sikitlah itu finding kita untuk nampak. So sekarang ni tuan-tuan nampak kenapa dia pilih ina, okey? Sebab dia al-kafina dia kena majurkan. Kan kita faham li jar kan? Jar baris bawah, baris bawah kan, betul? Tapi sekarang ni dia bukan baris bawah kan, itu satu tanda. Itu baru satu tanda, baris bawah kan tu baru satu tanda. Kenapa kata satu kat sini? Sebab itu baru satu tanda tuan-tuan. Maju ni baris bawah kan tu satu tanda. Dia ada apa? Dia ada dengan tanda fathah, ada dengan tanda ya. Ada dengan tanda ya. Sekarang ni apa? Sekarang ni dia kafirina, dia apa? Sekarang ni dia apa? Dia jamak kan? Kan kafirina kan? Kafirina dia jamak muzakkar salim. Tadi kan ina. Kan ina. Kita tunjuk tadi kan dia ina ya. Ina. Ya, dia jamak muzakkar salim kan? Jamak muzakkar salim. So tengoklah pada modul ni yang majrur, yang jamak muzakkar salim. Bila perkataan tu dia jamak muzakkar salim, contoh al-kafina, dia majrur dia dengan ya, itu je. Okey,
lil kafirina. Tu yang dia pilih lil kafirina. Kenapa tak pilih una, Ustaz? Kenapa tuan-tuan tak pilih una? Al-kafiruna, kenapa? Sebab kalau una dia marfu. Una dia marfu. Dia bukan marfu. Kan tuan-tuan dah tahu li jar, lepas tu majrur. Fokuslah pada page yang majrur. Kalau una dia marfu, dah terkeluar kafiruna. Fokus pada majrur. Kan majrur dia yang ina tu lah. Tu sebab dia ina. Memang lajar baris bawah kan, itu yang biasa. Kasrah ini dengan ya, macam tu. Okey. Saya kira cukup sampai takat tu tuan-tuan. Okey, apa maksud penuh ayat ya? Allah kata pada ayat 24 ni, ya, jika kamu ya orang kafir tidak mampu membuat satu surah semisakuan dan kamu tidak akan mampu melakukannya, maka jaga diri kamu daripada neraka yang mana bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Ya, neraka itu disediakan ya kepada siapa? Kepada golongan ataupun bagi orang-orang yang kafir. Habis ya. Bincang pendek je. Tuan-tuan perasan tak bincang daripada mana? Allati sampai kafirin. Tak masuk pun ayat baru ni. Tapi alhamdulillah banyak contoh kita dapat sharing dengan tuan-tuan. Kan? Itu penting kita belajar supaya dapat menambah pengalaman kita, pengalaman ibu ayah belajar. Kan kita umur tak kiralah tinggi mana pun, tapi bila tuan-tuan boleh baca Quran, itu ada potensi besar kita boleh faham Al-Quran. Boleh faham tu maksudnya bukan tak ada tengok terjemahan. Kita baca ayat Quran, kita tahu terjemahan begitu lebih kurang, nak confirm tengok terjemahan. Kita dapat tambah kefahaman. Kalau sebenarnya kita bergantung pada terjemahan, ini kita ada kefahaman pada perkataan kalimah Quraniah tu, tambah lagi dengan terjemahan. Lagi baiklah. Begitu. Okey, saya kira cukup sampai takat ni tuan-tuan. Hari ni tak sempat nak Q&A. Minggu depan tuan-tuan hold dia punya soalan, minggu depan kita buka. Ya, minggu depan saya pastikan kita akan buka lah untuk soalan. Hari ni saya cerita full. Saat minggu depan nak bincang ringan je. Okey, kita akhiri tuan-tuan kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Insan la fi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.